Yang kat depan saya tu ada sekujur tubuh dia tengah mencangkung tepat kat tengah-tengah. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Aku Cuba. Jadi untuk video kali ini adalah berkenaan video kedua ataupun kisah kedua sambungan daripada cerita dahulu. Roughly berkenaan cerita ni adalah kisah saya dan dua rakan saya yang ingin pergi ke hutan dalam waktu malam, dalam waktu pagi lah, dalam 1 pagi, 2 pagi macam tu. Macam tak ada sebab. Tapi ada sebab, cuma macam yelah tiba-tiba pergi 2 pagi ke dah kenapa kan. Jadi sebelum kita mulakan penceritaan ini, kita rolling intro dahulu. Okay, jadi ceritanya begini. Waktu itu adalah waktu hari Minggu. Nak kata hari Minggu tu maksudnya macam kami pelepasan bercuti lah untuk satu malam bercuti. Jadi masa tu saya dekat rumah dan keluarga saya semua tiada di rumah sebab pergi ada urusan masing-masing. Jadi saya minta kawan beg saya 2 orang, iaitu kami bagi nama contoh lah Firdaus, tinggal seorang lagi adalah Taufik. Nama sebenar. Okay. Jadi memang nama sebenar. Okay. Jadi malam tu diorang lepak rumah saya kan. Lepak rumah saya. Dan kita orang macam sampai kita lepak sampai satu tahap tu saya macam rasa macam macam boring lah, macam nak buat sesuatu kan. Tapi time tu dah dalam pukul 11 nak ke 12 lah malam. Dan time tu pun kita nak masak untuk makan supper. Makan malam tu. Jadi kita orang pun macam, sebenarnya saya macam tiba-tiba lagi idea ni dekat diorang. Boleh tak kita macam piknik macam, tapi bukan kat sini lah makan-makan. Apa kata kita piknik macam dekat sungai ataupun dekat pantai ke apa kan. Macam idea tu tiba-tiba random sangat kan. So yelah macam tak tahu nak buat apa dah. Macam dah pelatu. Lagi satu kita macam nak travel, tapi dengan waktu yang singkat macam tu sebelum kita balik ke asrama balik untuk hari esok tu. Jadi kita orang pun macam okey lah, diorang tu macam okey lah nak pergi mana kan. So saya kata lah kita pergi Sungai Congkak. Macam kata biar betul Sungai Congkak adalah waktu-waktu macam ni kan. Terus saya kata macam yelah sekarang lah nak pergi bila kan. So esok saya dah masuk asrama kan. Dan nak bercuti tu pun susah. Jadi saya sekala tu macam pergi je lah. Dan diorang pun on. Time tu kita macam okey lah, kita masak dulu siap-siap, goreng nugget, sandwich, sardin semua tu, macam nak piknik. Then kita macam okey. So kita orang pun prepare lah semua masakan, makanan semua, pam. Dah dalam isi dalam Tupperware semua tu. Dan kita orang ada satu masalah yang tu. Time tu kita orang tak ada kereta atau apa masing-masing. Time tu time student lagi. Dan cuma ada satu motor. Itu pun motor ayah saya. Dan time tu pun ayah saya tak tahu. Tapi sekiranya ayah saya tengok video ni, maafkan saya. Tapi tu cerita lama dah lah kan. Minta maaf lah. Ada satu motor skuter je kat rumah time tu. Motor skuter tu motor Modenas. Dalam Modenas 200cc. Tak adalah besar sangat, tapi besar jugalah. Dan time tu masing-masing badan kita orang kurus. Jadi kawan saya kata, kita nak pergi macam mana kan. Saya kata lah kita naik motor ni je lah kan. Dia kata biar betul kan. Dia kata naik motor ni. Jadi kita orang macam okey lah, gerak je lah kan. So kita pun letak dalam box semua tu makanan. Dan kita pun macam fikir macam mana nak naik 3 orang satu motor skuter ni kan. So idea kita orang adalah dia kan satu motor tu macam ni, kawan saya 2 orang, seorang bawa, seorang kat belakang. Taufik Daus kat belakang, Taufik depan. Saya yang kat dekat tengah-tengah yang satu ruang tu. Saya macam nyorok sini kan. Macam saya nyorok tu. So macam lah situ je lah muat kan. Time tu muat lah. Time tu kurus. Semua time tu kurus. Duduk situ. Then kita pun macam okey, kita set nak gerak dah ni. Time tu ada waste ke tak? Saya rasa time tu tak ada waste kot. Time tu zaman tu tak ada lagi macam waste ke apa kan. Time tu macam berseluruh lah. Ikut je signboard semua kan. Dan sebelum kita pergi Sungai Congkak tu, Taufik kata apa kata kita pergi rendam air panas dulu kan. Kita kena dulu air panas kan. Maksudnya macam satu kolam air panas ni. Saya lupa kat sana. Tapi yang time bawa motor semua tu, saya pun macam dah ngantuk sikit-sikit. So saya tertidur. Saya tak tahu sampai
So dah sampai tu tempat tu dalam lebih kurang dekat area belakang Ceras ke Balakong lah, tempat kawasan kolam air panas tu. Dan jadi kita orang pun singgah untuk lepak kejap, untuk rendam air panas. Tapi time tu pun dah macam tak ramai sangat pun kat situ. And then macam boring jugalah, macam nak berendam pun panas sangat air tu. Dah nama pun kolam air panas kan. Yang tu tempat laki-laki je lah, tak ada perempuan pun situ. Lepas tu saya kata macam, jomlah kita piknik kat Sungai Congkak terus ni. Lalang tu dah nak pukul 3 pagi, macam 2 pagi 3 pagi ni. At least kita piknik faham, subuh, solat, tengok sunset dan digerak balik lah. Macam idea tu nampak macam mudah lah kan. Yelah, bukan saya yang bawa motor kan, kawan saya yang bawa. Jadi dia pun macam, okey lah. Dia pun on. Sebab kawan saya jenis yang on je okey kan. Diorang macam, yalah, diorang pun tahu saya pun susah dapat cuti masa zaman tu. Dan diorang pun bawa je saya nak pergi mana. Kita pun jalankanlah perjalanan dengan kita orang nak ke Sungai Congkak tu. Time seronok lah juga kan naik 3 orang. Tapi jangan, korang semua jangan contoh perbuatan ni, sangat bahaya dan tak dinasihatkan lah. Okay, dan time tu pun kita orang zaman-zaman muda dahulu. Zaman muda dahulu lah, Musan. So kita pun pergi Sungai Congkak. Time tu minyak pun tengah sikit tau. Jadi jangan cerita, kita orang pergilah petrol pump Shell. Kita pergi Shell. Satu Shell tu Shell tu macam time tu Shell tu buka lagi. Saya ingat lagi ada seorang pekerja yang isi minyak dan ada seorang yang kaunter jaga. Tapi kat sini tak ada cerita seram lah dekat bahagian petrol pump ni kan. Jadi kita orang pun isi minyak. Dan masa saya bayar, so saya tanyalah orang kaunter tu, sebab time tu tak ada Waze kan. Jadi kita just macam ikut signboard, dah tahu jalan-jalan ke Sungai Congkak tu. Tanyalah akak tu, akak, tuan-puan tanya, Assalamualaikum kan, tuan-puan tanya, ya dek kan, adik buat apa dalam pukul 3 pagi ni jalan ni dengan kawan. Tu saya katalah saya nak pergi piknik. So akak cakap, piknik apa dek kan, pukul 3 pagi 4 pagi macam ni. Saya nak pergi piknik, kami nak pergi piknik kat Sungai Congkak. Lepas tu akak tu kata, biar betul dek, gelap tu dek, kawasan tu sunyi. Lepas tu saya kata lah, tak apa kak, kita orang 3 orang ni okey je. Macam tapi tak fikir apa pun. Time tu kita macam, yelah, tak fikir apa pun time tu. Macam dia fikir nak piknik, nak lepas-lepas santai, and then tunggu subuh, ni balik tengok sunset. Tu je dalam otak kita orang. So tak ada fikir macam seram ke apa kan. Dia akak cakap kawasan tu macam tak elok sikit dalam waktu-waktu macam ni. Tapi kalau adik insist nak pergi juga, better pergi pagi, akak cakap. Lepas tu kita macam saya macam okey lah kot kak tapi kita orang buat hati-hati lah kan, jaga diri. Then akak tu tunjuk jalan tu. Dia macam kata, lepas keluar simpang petrol pump ni, just straight je tu ada satu laluan nak naik bukit tu. Dan terus je sebelum jumpa simpang 3 tu, akan ada ke Sungai Congkak. Okay. Jadi masa berjalan kami tu, kami pun stop kejap tepi jalan. Sebab kan macam nak, yelah, cramp lah kan, duduk 3 orang macam tu. So kami macam tukar-tukar tempat lah. Dan masa pertukaran tempat tu, tiba-tiba ada polis lalu, ada kereta polis lalu ronda tahan. Dia kata, adik, korang 3 orang Assalamualaikum kan, korang 3 orang nak pergi mana kan. Lepas tu nasib baik time tu tak kantoi tau, sebab naik motor 3 orang. Nasib baik time tu kita orang turun motor. So macam tak kantoi, seorang nak duduk atas motor, lagi 2 tu diri kat tepi. So bila polis tanya, adik, Assalamualaikum dek, buat apa kan tengah-tengah pagi-pagi macam ni kan. Maksudnya betul kita orang cakap lah, cik, kita orang terkejut juga polis lah. Cakap, habis lah kita orang kantoi ni kena marah apa kan, kena saman apa sebab naik motor 3 orang kan. Tapi helmet semua pakai lah, tapi tetap salah. Okay, macam 3 orang. Lepas tu kita cakap lah, kita orang tengah tunggu kawan ni. Tengah kawan cik. Tak, satu lagi penyaran, jangan tipu, tak baik menipu. Tak baik menipu. Saya minta maaf ya abang polis, saya minta maaf. Dia cakap, kami tengah tunggu kawan kan, kau tak kantoi lah satu motor 3 orang. Oh iya ke, tapi hati-hatilah dek, sebab diorang takkan nak cop hutan rempit kan. Dengan muka skema macam ni, dengan motor skuter, takkan nak rempit dekat skuter. Jadi macam okey lah dek, hati-hati sebab dah lewat ni 3 pagi macam tu kan, nak ke 4 kan, pukul 3 dan 3.4 macam tu lah. Lepas tu kami, okey bang, hati-hati bang. Tadi tu macam, alhamdulillah, nasib baik kan, kita 3 orang macam, alhamdulillah. So lepas tu
Kita macam nasib baik. Dan kita macam okey lah, kita teruskan perjalanan kita kan. Sebab kawan saya seorang lagi tanya, macam mana nak teruskan ke tak kan. So saya macam teruskan lah kan. Dah alang-alang sampai sini kan, kita pergi je lah. Sebab yelah, lepas subuh nanti dah nak kena balik lah, nak kena siap-siap, nak solat asrama balik. So macam pergi je lah kan, pengalaman saya sekali kan. And then kita pun berangkat. Tapi time tu saya tak adalah macam menunduk lagi. Saya tanya saya macam dah macam diri sikit daripada kepala motor tu. Saya nampak depan lah, dan kawan saya belakang kat atas ni. So macam ni saya, ni kawan saya yang kedua, yang orang belakang tu belakang. So macam saya nampak depan lah. So macam dah tak ngantuk dah kan. Jadi masa nak jadikan cerita, time ni lah cerita the point. Tak adalah seram, macam seram sikit lah. Berlaku, seram lah banyak sebenarnya, seram banyak. Berlaku masa nak jalan-jalan tu, macam nak terus simpang je, macam ada laluan tu, laluan kampung tu, nak ke satu simpang 3 tu, memang nak congkat lah. Okay, so nak ke situ, dia ada yang saya ingat time tu jalan terus, tak adalah gelap sangat, macam ada cahaya bulan semua tu kan, biasalah laluan kampung. Then dia ada laluan kanan dan laluan kiri. Tapi time tu konsen macam tak pasal sangat, tapi saya nampak macam kat depan saya tu ada sekujur tubuh, dia tengah mencangkung tepat kat tengah tu. Ni rambut rambut panjang, sebab tak nampak sangat rambut dia, tapi memang biasa, memang panjang ni. Apa maksud biasa? Maksud macam dalam filem tu. Tapi yang saya nampak yang obvious adalah bentuk fizikal dia. Macam kat ujung tu, macam dia kat sini tengah ujung ni. Macam kita orang tengok on the way datang sini. Dia macam tunggu je dekat semak-semak tu kan. Tengah dia tunggu kan. Time tu saya dah berku macam weh saya macam Taufik. Weh stop. Taufik stop. Kau saya macam apa benda kau ni? Asal. Macam saya kata stop. Saya macam tak, macam biasa lah, macam cerita sebelumnya saya tak cerita terus. Saya macam aku rasa macam tak sihat lah weh. Kita pergi tempat lain lah. Asalnya nak dekat dah ni kan, masuk depan simpang tu kanan, kita sama congkak lah, masuk simpang congkak. Saya kata lah, yang Fidos pula kata kenapa? Tapi tahun tu Fidos dah macam dah ngantuk-ngantuk, dia macam dah mamai kan. Kenapa weh Zul, kenapa? So kata lah macam aku rasa tak sedap lah, macam tak selesa perut ke apa kan, bagi alasan lah. Kita gerak tempat lain lah weh. Dia kata betul. Saya kata gerak je lah, gerak je. Saya macam gerak. Tak nak lah, tak teruskan kan. Sebab saya memang nampak dia depan, macam depan tu tertunggu. Macam ni kau saya lalu memang tak tahu lah, tak ada pengalaman lagi. Tapi takut macam dia melompat ke apa kan. Jangan lah, jangan minta benda macam tu kan. Nak elakkan benda pelik berlaku. Time tu terus mengirau badan. So saya minta kawan saya patah balik. So nak tak nak John macam setuju. Okey lah, kita gerak tempat lain. Kau tak sedap kan, macam tak siap apa kan, gerak lah. So kita orang cadang. So nak pergi mana? Kalau saya tanya, sekarang ni kita nak pergi mana Zul? Nak pergi macam mana makan-makan ni kan? So kita decide kita pergi Putrajaya. Time tu pun bawa motor. Taufik memang kental lah dia bawa motor kan. Kita orang lah yang relax depan belakang kan dengan Daus. Tapi Taufik kental lah dia bawa motor. Sampai sekarang lah kita masih ingat Taufik kan. Dia kental bawa motor pergi Putrajaya. Time tu kita macam kita orang pergi, saya ingat lagi, time tu kita orang pergi makan kat Jabatan Putrajaya. Tapi bukan jabatan berlampu tu, maksudnya bukan jabatan warna-warni tu. Dia jambatan yang nak ke arah PICC. PICC nama dia, yang Putrajaya Convention Center tu. Ada jabatan satu tau. Kita parking tepi tu, kita duduk bawah jabatan tu. Lampu tu kan, yang menghadap tasik tu. Kita bentang tikam, kapet, kita makan situ. Time tu saya bercerita. Orang tanya, Zul, tadi kau kenapa rasa macam tak sedap kan, sakit perut ke apa kan? Jadi saya pun cerita. Saya kata yang masa perjalanan kita on the way straight jalan ke arah hutan tu, saya nampak ada satu macam bukan makhluk, macam satu anggota kan, macam anggota badan lah kat tengah tu kan. Dia macam tengah macam cangkung menunggu situ kan. Macam laluan yang kita nak simpang kanan tu, macam kita nak straight, kita akan lalu dia juga. So saya kata dengan dia, saya dah macam terkejut dah. Tekan kau tak nampak Taufik kan? Tapi kata aku tak perasan sangat kan. Aku just tahu aku nak terus kanan macam tu je. Jadi macam saya kata macam tu lah aku nampak tu. Aku cepat patah balik. Tu Taufik kata, sebab tu ke kan. Dia pun macam terkejut lah. So tak adalah ada gangguan ke apa kan. Tapi mungkin ada hikmah jugalah kot kan. Kita orang tak
teruskan untuk berjalan ke situ. Mungkin kalau kita teruskan ke situ, mungkin ada benda yang lagi yang tak elok akan berlaku. Ya, lagipun kalau ikut logik akal dengan fikiran yang waras sekarang ni, yelah dah 3-4 pagi kan, kita tak tahu tempat tu macam mana. Memanglah tempat tu tempat rekreasi awam, tapi kita bukan hanya kita saja di situ, dan tak tahu apa rahsia yang ada di situ kan, nak kisah dia. Jadi satu keputusan yang baiklah untuk kita orang, walaupun keputusan yang tak baik untuk kita orang pergi macam tu waktu malam, tapi keputusan yang baik juga untuk kita orang pergi patah balik untuk tak pergi situ. Lepas kita orang berborak tu, kita macam aduh, kita tak patutlah buat macam ni lagi kan. Itulah, dah berlaku, menyesal lah kan. Tapi sebenarnya tu satu pengajaran yang kita tak lupakan lah. Iaitu pertama sekali pengajarannya adalah jangan langgar undang-undang. Jangan langgar undang-undang ni lah, iaitu naik motor 3 orang semua ni lah, bahaya. Kalau berlaku susah. Lepas tu jangan tipu mak ayah. Tipu mak ayah, yelah. Lepas tu jangan tipu orang macam, yelah kita tipu pun, kita orang tipu. Ada tipu-tipu polis hari tu kan. So yelah, apa berlaku pun kita akan menyusahkan pihak jorang juga. Yelah, bayar naik motor 3 orang. And then satu lagi pengajaran yang paling utama adalah janganlah tiba-tiba nak cari pasal, nak pergi piknik ke, nak pergi camping ke tengah malam pagi tu, nak buat apa jadi itu je lah pengajaran kita. Sojuk kita dah makan semua tu, nak ke azan maghrib, azan maghrib pula, nak azan subuh. Then kita macam subuh semua tu, and then kita orang gerak balik rumah, mandi-mandi semua tu. Dan selepas tu bukan diorang lah, Taufik, kita naik motor 2 orang sajalah. Taufik hantar balik asrama. Sorry. Dan sekian, itu saja untuk perkongsian kisah kedua yang pengalaman yang saya alami lah. Tapi sekiranya jika korang semua ada cerita yang menarik untuk dikongsikan, boleh hantar ke email yang tertera di bawah ni, ataupun boleh DM saya di Instagram untuk saya kongsikan kepada penonton. Dan mungkin video seterusnya akan saya berkongsi tentang kisah-kisah urban legend di Malaysia InsyaAllah. Tapi jangan lupa subscribe dan like, dan aktifkan bell notification. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga ke habis video ni. Okay, teruskan. Terima kasih kerana terus support video saya punya channel kecil ini. Tapi tanpa anda semua, tiadalah saya berkembang ke sampai saat ini. Berkembang sikit sampai, tapi berkembang banyak juga lah sebenarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.